Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bertemu lagi sekali lagi pada petang ni secara live untuk meneruskan perbincangan ataupun ulang kaji pelajaran tajwid. Jadi pada petang ini kita akan bincang pula berkaitan dengan hukum mad lazim harfi musaqqal. Masih lagi menggunakan buku ni. Ya, baik, yang mana ada buku ni bolehlah awak keluar muka surat muka surat 55 lah. Tajuk dia mad lazim harfi musaqqal ataupun musyabba'. Mad lazim harfi musaqqal ataupun musyabba'. Baik. Dia kata mad lazim harfi musaqqal musyabba' ialah mad daripada huruf-huruf pembukaan surah. Huruf-huruf pembukaan surah ataupun kita panggil fawatihus suwar, yang bacaannya menerusi nama-nama hurufnya, dibaca panjang 6 harakat. Sekali lagi, mad lazim harfi musaqqal ataupun musyabba' ialah mad daripada huruf-huruf pembukaan surah, fawatihus suwar, yang bacaannya menerusi nama-nama hurufnya, dibaca panjang 6 harakat. Dibaca panjang 6 harakat lah. Contoh dia nun. Nun tulisan dia nun lah, tapi bila kita baca dia panjang. Kita baca dia ikut ejaan dia. Kalau nun ejaan dia nun waw nun, jadi kena panjang 6 lah. Nun kena panjang 6. Kalau qaf ejaan dia qaf alif fa lah, kena panjang 6. Qaf. Kemudian sad ejaan dia sad alif dal lah. Jadi kena baca panjang lah. Sad. Kemudian huruf ain, ain ejaan dia ain ya nun, ain. Jadi kena baca pada huruf ain dibolehkan sama ada 4 harakat ataupun 6 harakat lah. Pada huruf ain saja. Boleh pilih nak baca 4 pun boleh, 6 pun boleh. Ain. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia kira maklin. Pada ain tu ejaan dia ain ya nun, yang mana ya sukun sebelumnya fathah, dia kira lin lah, ain maklin. Jadi nak baca 4 boleh, nak baca 6 boleh. Ain. Lam, lam alif mim ejaan dia baca panjang 6 harakah. Lam. Kemudian kaf ejaan dia kaf alif fa, kaf. Mim baca panjang 6 harakah ejaan dia mim ya mim. Mim. Baik, itulah antara huruf-huruf pembukaan surah yang mesti dibaca dengan 6 harakah, kecuali ain. Ain boleh pilih sama ada 4 harakat ataupun 6 harakat lah. Terhimpun dalam kata, rangkai kata naqasa asalukum. Naqasa asalukum. Kemudian pembacaan huruf-huruf yang serangkai berlaku hukum izhar, idgham dan ikhfa. Contoh dia dalam ni lah. Ain sin qaf ni kalau kita pecahkan tulisan dia ain ya nun, sin ya nun, qaf alif fa lah. Baik, apabila ain ya nun, nun mati tu bertemu dengan sin lah, maka kat situ timbul hukum ikhfa, yang mana mesti kena dengung lah. Sin ya nun, kemudian qaf, jumpa qaf, nun mati jumpa qaf, hukum ikhfa juga, jadi kena dengung lah. Jadi kalau kat sini kalau kita kira
Ain 6 harakat. Kemudian dengung tu 2 harakat. Kemudian sin 6 harakat. Kemudian nun jumpa qaf tu 2 harakat. Kemudian qaf 6. Jadi semua berapa? 6 darab 3 apa? Kalau 6 2 12 campur 6. 12 campur 6 apa? 18 campur dengan 4 22. Jadi dekat sini saja 22 harakat lah. Ain sin qaf. Jadi kat situ ada 22 harakat lah. Ain 6 harakat. Kemudian ain nak masuk sin tu, dia ada pertemuan di antara nun mati dengan sin, 2 harakah dengung. Sin 6 harakah. Kemudian sin nak masuk qaf tu, dia ada pertemuan nun mati dengan qaf, dengung 2 harakah. Kemudian qaf 6 harakat. Jadi 22 harakat kat sini. Bukan 18 lah. Kalau kita tengok sekali lalu, kita nampak macam 18. Sebab apa? Sebab yang tersirat tu kita tak nampak. Jadi kita kena pecah balik lah ejaan dia. Ain ya nun tak sebelah, sin ya nun tak sebelah dia, qaf alifah tak sebelah dia. Kita akan nampak pertemuan nun mati dan sin nun mati bertemu dengan qaf. Jadi dia tambah lagi 4 harakat kat situ. Jadi semua 22 harakat lah. Ain sin qaf. Panjang dia 22 harakah. Kemudian pada huruf muqatta'ah pula, yang contohnya alif lam mim. Alif lam mim. Jadi alif 1 harakah. Alif 1 harakah. Lam 6 harakah. Kemudian lam masuk mim 2 harakah. Di situ idgham lah. Lam ejaannya lam alif mim. Kemudian mim masuk, mim jumpa mim, jadi idgham mislain. Jadi dengung 2 harakah, bibir rapat dan dengung 2 harakah. Kemudian mim 6 harakah. Jadi berapa? 6 12 campur 2 14 campur dengan 1 15 harakah. Jadi alif lam mim 15 harakah semua lah. Kalau kita tengok tersurat dia, nampak macam 12-13 harakah lah. Sebab kita tak nampak kat dengung tu. Jadi kena baca ikut ejaan dia. Alif lam mim. Alif lam mim. Jadi berapa harakat? 15 harakah dekat situ lah. Jadi pastikan kita belajar, kita kena tahu lah ni. Baik. Jadi kalau kita nak lebih jelas, kita kena ada whiteboard lah. Kita tunjuk dekat whiteboard, insya-Allah nampak dengan lebih jelas. Baik. Kemudian satu lagi hukum, iaitu hukum mad arid disukun lah. Yang ni ramai yang tak tahu ni, kadang-kadang tak tahu lagi ni. Hukum mad arid disukun. Mad arid disukun lah. Mad tu panjang, arid tu baru datang, disukun kerana sukun. Mad arid disukun dia kata ialah mad tabi'i. Bila sebut mad tabi'i ni 3 tu lah. Sama ada alif, waw ataupun ya, yang diikuti oleh huruf yang dimatikan. Huruf mad tu diikuti oleh huruf yang dimatikan. Tak kira lah huruf apa pun. Dimatikan tu sebab waqaf. Dimatikan sebab berhenti bacaan pada huruf tersebut. Huruf tu ada baris, tapi bila kita berhenti, kita waqaf, automatik dia jadi sukun. Contohnya alamina tu, asal ada alamin, bila kita berhenti dia jadi alamin. Sukunkan nun tu. Takkan kita waqaf dengan baris alamina. Salah lah. Siapa waqaf dengan baris, salah lah. Albab, waqaf, sukunkan ba tu. Takkan kita waqaf dengan albabi. Takkan kita waqaf dengan baris, salah. Tanzurun, waqaf dengan sukun pada nun tersebut. Tu nampak tak? Jadi macam mana dia kata nak kena ma'aril sukun? Dia kata huruf mad. Nampak tak huruf mad? Kalau tengok pada perkataan al-alamin tu,
huruf mat adalah ya lah. Huruf mat adalah ya diikuti oleh huruf yang dimatikan, iaitu nun. Matikan nun itu kerana waqaf. Jadi panjang dia 2, 4 ataupun 6 harakah. Kita waqaf tu dengan 2 harakat, 4 ataupun 6 harakah. Boleh 3 wajah. Al-ba pun sama juga. Huruf mat mana ada? Alif kecil tu, huruf mat. Diikuti oleh huruf yang dimatikan, iaitu ba. Dimatikan tu kerana waqaf. Maka panjang dia 2, 4 ataupun 6 harakah. Al-bab, 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 2, 4 ataupun 6 harakah. Samalah. Yang ni pun huruf mat iaitu waw. Waw lah, tanzurun tu. Ni huruf mat waw diikuti oleh huruf yang dimatikan, iaitu nun. Dimatikan tu kerana waqaf. Maka boleh baca panjang 2, 4 ataupun 6 harakah. Tanzurun, tanzurun, tanzurun. Boleh baca 3 wajah lah. Okey. Dalam surah Fatihah ni ada yang last sekali tu, Bismillahirrahmanirrahim. Perkataan ar-rahim tu dia lah tu, mad arid lisukun. Iaitu huruf ya mat diikuti oleh huruf yang dimatikan, iaitu mim. Dimatikan tu kerana waqaf. Boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu alamin tu mad arid lisukun lah tu. Waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Qul a'udzu birabbin nas. Tu sama juga. Huruf mat alif diikuti oleh huruf yang dimatikan, sin. Dimatikan tu kerana waqaf. Boleh baca 2, 4, 6 ketika waqaf. Malikin nas. Sama juga. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Sama juga. Huruf waw mat diikuti oleh tha yang dimatikan kerana waqaf. Boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakah. Wa fir'auna dhil autad. Sama juga. Hukum yang sama, ma'arid lisukun. Waqaf dengan 2, 4 ataupun 6 harakah. Alladhina taghaw fil bilad. Samalah. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan berkaitan hukum mad lazim harfi musaqqal ataupun musyabbah, dan juga hukum mad arid lisukun. Mudah-mudahan penjelasan saya yang ringkas ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian dapat faham dan dapat praktik dalam bacaan insya-Allah insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu live pada petang ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baik, dan jangan lupa tolong share agar ramai lagi boleh join kelas ni insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.